Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razik Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Negara Brunei Darussalam mencatatkan 389 kes baharu COVID-19. Semua sekolah memulakan sesi persekolahan penggal pertama tahun 2023 hari ini. Kadar purata kes COVID-19 yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam dalam satu minggu kebelakangan terus menunjukkan penurunan iaitu 227 kes sehari berbanding dengan 255 kes sehari pada minggu sebelumnya. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Kesihatan semasa sidang media COVID-19 di negara Brunei Darussalam petang tadi. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar turut mengongsikan kadar liputan vaksinasi COVID-19 di negara ini kekal di tahap yang tinggi dengan 79% daripada keseluruhan rakyat dan penduduk yang telah mendapatkan dos ketiga vaksin dan 11.6% mendapatkan dos keempat vaksin. Tidak ada dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU, manakala satu kes berada di dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Banyak 389 kes baru telah dilaporkan, iaitu 388 kes hasil ujian ART dan satu kes adalah hasil dari 62 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Kementerian Kesihatan menghargai semangat dan komitmen yang telah ditunjukkan oleh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang telah sama-sama berusaha sehingga berjaya mencapai matlamat cabaran 20 bilion langkah. Sasaran tersebut telah dicapai tepat jam 7.20 malam pada 31 Disember 2022 melalui penyertaan lebih 74,000 orang peserta dalam masa 145 hari, 23 jam dan 59 minit sejak ia bermula pada 1 Oktober 2022. Jumlah mutakhir langkah yang dicatatkan apabila cabaran tersebut menutup tirainya pada tengah malam hari berkenaan ialah sebanyak 20,128,540,000 dan 94.2 langkah. Kejayaan ini seharusnya mendorong seluruh rakyat dan penduduk negara ini untuk terus aktif melakukan aktiviti-aktiviti kesukanan dan riadah bagi kesihatan bersama yang optimal. Teruslah bergerak untuk kesihatan, setiap langkah adalah penting. Every little move counts. Universiti Brunei Darussalam UBD berhasrat untuk melahirkan generasi yang berpendidikan, berkemahiran tinggi, beridentiti kebruneian, berciri global, mempunyai jati diri serta nilai-nilai rohani yang tinggi, lagi berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Seramai 261 pelajar baru bagi sesi akademik 2022-2023 mengikuti majlis Minggu Pelajar Baru selama 4 hari yang dilancarkan pagi tadi. Dr. Awang Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD dalam ucapannya berharap agar semua pelajar dapat menanam dan memupuk sifat serta nilai-nilai kepimpinan, berdikari, keusahawanan dan inovasi yang akan membantu semua pelajar menjadi insan yang berkemahiran tinggi dan future ready. UBD juga memperkenalkan satu program iaitu Quranic Journey bagi para pelajar yang beragama Islam. Terlebih dahulu, saya dan will be worthwhile and it will be the journey that will shape you to be every Friday in addition to the Turut diadakan pameran Majlis Perwakilan Pelajar Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi
Universiti Brunei Darussalam yang mengetengahkan aktiviti-aktiviti badan dan kelab yang bertujuan memberi peluang kepada pelajar baharu memilih kelab yang akan diikuti sepanjang pengajian di UBD. Bagi beberapa orang pelajar baharu Universiti Brunei Darussalam, peluang belajar di universiti akan dimanfaatkan sebaiknya untuk meraih kecemerlangan. Pada tahun ini, saya akan meneruskan pengajian dalam Masters of Teaching dalam bidang pendidikan khas. Dengan peluang ini, saya dapat meningkatkan kemahiran saya dalam pembelajaran dan pengajaran. Alhamdulillah, kerana dapat menyambung belajar di UBD, saya akan tidak menyia-nyiakan peluang ini dan saya akan cuba belajar bersungguh-sungguh kerana ini adalah satu harapan untuk ibu bapa saya. Saya akan memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh pihak Universiti Brunei Darussalam untuk melanjutkan pelajaran saya. Sementara itu, 2 orang kaki tangan perkhidmatan awam bersyukur dapat menyambung pembelajaran secara latihan dalam perkhidmatan. Alhamdulillah, berbesar hati syukur kepada Allah kerana telah diberi peluang oleh pihak Kementerian Ahli Agama dan juga pihak UBD untuk melanjutkan pelajaran ini. Selepas menghabiskan master ini, insyaAllah akan dapat lagi memantapkan mutu pembelajaran. Gembira kerana dapat melanjutkan pelajaran di Universiti Brunei Darussalam di bahagian Masters of Health Science. Dengan melanjutkan pelajaran ini akan dapat meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan saya dalam bidang yang pekerjaan saya lah. Pelajar-pelajar memulakan musim persekolahan 2023 dengan azam meningkatkan prestasi pembelajaran mereka. Perincian beritanya menyusul selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sesi persekolahan penggal pertama bagi tahun akademik 2023 bagi semua sekolah rendah, menengah dan maktab serta pusat tingkatan 6 kerajaan dan swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan sekolah-sekolah agama dan Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama bermula hari ini. Sementara itu, sekolah-sekolah antarabangsa dan pusat-pusat latihan, Institusi Pendidikan Teknikal Brunei IBTE dan institusi-institusi pengajian tinggi awam dan swasta akan bermula mengikuti kalender akademik masing-masing. Pagi tadi, kru RTB membuat tinjauan ke beberapa buah sekolah di keempat daerah. Di pusat tingkatan 6 Sengkurung, para penuntut dihantar ke sekolah seawal pukul 7 pagi oleh para ibu bapa. Berbeza dengan pelajar sekolah menengah dan rendah, para penuntut tingkatan 6 bersedia memulakan tahun kedua mereka dengan lebih memberi tumpuan untuk menghadapi peperiksaan peringkat A pada tahun ini. Sekolah Menengah Saidiana Ali Kuala Belait juga tidak kurang sibuknya dengan mengadakan berbagai sesi aktiviti bagi pelajar-pelajar yang baru memulakan persekolahan. Ini bertujuan untuk pelajar membiasakan diri dengan suasana sekolah masing-masing. Di sekolah rendah kampung menengah daerah Tutong, pelajar-pelajar kelihatan teruja dan bersemangat untuk kembali ke sekolah. Pihak sekolah juga mengaturkan beberapa aktiviti menarik bagi hari pertama dan kedua persekolahan untuk para pelajar. Di daerah Temburong, murid-murid sekolah rendah dengan seragam sekolah mereka memperlihatkan semangat untuk memulakan lembaran baru sesi persekolahan. Meskipun situasi jangkitan COVID-19 di negara ini dalam keadaan terkawal, Kementerian Pendidikan sentiasa mengambil berat akan kesejahteraan, kebersihan dan keselamatan warga sekolah
dalam memastikan sesi pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar. Pelaksanaan ART adalah digalakkan secara berkala di rumah dan di bawah tanggungan masing-masing dan pemakaian sungkup muka tidak diwajibkan. Walau bagaimanapun, pemakaian sungkup muka adalah diwajibkan bagi warga sekolah dan institusi pendidikan yang mempunyai tanda-tanda jangkitan untuk hadir ke sekolah. Sementara itu, para penuntut berazam meningkatkan prestasi mereka dalam pembelajaran bagi musim persekolahan 2023. Ibu bapa dan penjaga pelajar juga setentunya mengharapkan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Adalah untuk fokus dalam kelas dan untuk mencapai keputusan cemerlang untuk peperiksaan A-level saya. Saya berasa gembira that I could see my friends again. Menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Jadi pelajaran bagus untuk sekolahannya, untuk membimbing sekolah ke hadapan. Belajar dengan bijak, mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Belajar dengan lebih baik dari tahun lepas. Berazam untuk mendapat keputusan yang terbaik untuk PSR tahun ini. Belajar bersungguh-sungguh untuk membahagiakan keluarga saya dan ibu bapa saya. Saya juga berharap supaya mereka lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan pada tahun ini dan fokus dalam menghadapi pelajarannya. Berharap agar anak-anak kami akan dapat menuntut dan melanjutkan pelajaran dengan lebih tekun, menghormati ibu bapa. Semoga diorang itu mendapat kepujian yang lebih baik lagi di tahun-tahun akan datang. Memimpin dan mendidik anak-anak kami supaya lebih cemerlang dan menjadi berguna dunia dan akhirat. Memberi bimbingan untuk anak-anak agar mereka dapat pendidikan yang menyeluruh dan seimbang dari segi akli, rohani dan fizikal. Harapan saya agar mereka berdua mendapat keputusan yang cemerlang di sekolah ini. Saya berazamlah untuk anak saya mendapat keputusan PSR tahun 6 2023. Sementara itu, sesi persekolahan bagi sekolah-sekolah agama, Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Agama juga bermula hari ini. Seawal 7 pagi, para pelajar lelaki dan perempuan dari Prayu 2, Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassanah Bolkiah memulakan sesi persekolahan. Para pelajar pada hari pertama mengadakan aktiviti dengan membaca Ratib Al-Atas dan Surah Yasin bagi memohon keberkatan pembelajaran sepanjang tahun serta berjaya dalam peperiksaan. Di samping itu juga taklimat mengenai disiplin juga disampaikan kepada para pelajar. Pelajar mengambil peluang kemudahan yang ada diberikan agar lebih fokus kepada pembelajaran dan juga dan memanfaatkan segala kemudahan-kemudahan yang ada untuk mencapai matlamat melahirkan pelajar yang berpendidikan, berkemahiran. Sementara itu, pelajar-pelajar dari Sekolah Agama Lambak Kanan Brunei 2A memulakan sesi persekolahan. Pada hari pertama persekolahan, para pelajar mengikuti aktiviti membaca selawat tafrijiyah, Saidul Istighfar dan Ratib Al-Atas. Pada bulan Disember, pihak sekolah dah membuat persiapan dengan memastikan kelengkapan kursi meja mencukupi di dalam kelas dan memastikan kebersihan kawasan sekolah. Semoga segala perancangan yang dirancang pada tahun ini akan dipermudahkan dan dapat dijalankan dengan baik, insya-Allah. Alhamdulillah, berasa gembira dapat berjumpa ustaz dan ustazah serta kawan-kawan. Dapat berjumpa dengan guru-guru seperti biasa dan belajar seperti dahulu. Semoga saya mendapat keputusan yang amat cemerlang dan berjaya pada peperiksaan ini. Sesi persekolahan dibagikan kepada 3 penggal yang kesemuanya berjumlah 200 hari. Cuti persekolahan juga dibagikan kepada 3 penggal berjumlah 71 hari.
Penggal persekolahan pertama selama 60 hari akan berakhir pada 1 April. Sementara penggal persekolahan kedua selama 77 hari akan bermula dari 29 April sehingga 19 Ogos. 63 hari waktu persekolahan bagi penggal ketiga akan bermula pada 4 September dan berakhir 30 November. Sementara itu, cuti penggal pertama persekolahan akan dijalankan bersama cuti khas bulan Ramadan dan Hari Raya Aidilfitri selama 26 hari, bermula 3 April hingga 28 April. Cuti penggal kedua akan bermula pada 21 Ogos hingga 3 September, iaitu selama 14 hari. Manakala cuti persekolahan penggal ketiga selama 31 hari akan bermula pada 1 Disember hingga 31 Disember 2023. Negara Brunei Darussalam masih berada di dalam fasa pertama monsun Timur Laut dengan keadaan cuaca pada lazimnya tidak menentu dengan hujan atau hujan berpetir sekali-sekala lebat dijangka berlaku terutama pada waktu malam hingga awal pagi. Cuaca negara diramalkan aktif bermula malam ini sehingga Ahad 8 Januari 2023. Keadaan cuaca aktif adalah disebabkan oleh pengaruh luruan angin Timur Laut dan juga pembentukan sistem tekanan rendah di kawasan rantau negara. Keadaan itu telah menyebabkan keadaan atmosfera tidak stabil dan lembap yang menggalakkan pembentukan awan-awan hujan yang aktif. Pengaruh sistem tekanan rendah juga boleh menyebabkan keadaan berangin dan sekali-sekala kencang terutama semasa hujan melintasi kawasan negara. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Orang ramai termasuk para pemandu dan para pelaut juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam dan membuat perancangan untuk keselamatan semua. Industri kreatif di negara Brunei Darussalam khususnya dalam bidang fashion, rekaan, fotografi, solekan, peragaan dan sebagainya kini semakin mendapat perhatian dalam kalangan orang muda. Dengan adanya platform tersebut, ia dapat membantu belia-belia tempatan mencari pendapatan dan mendukung usaha ke arah merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Muhammad Daud Haji Tuah seterusnya melaporkan. Dua anak tempatan kini boleh berbangga dengan jenama fashion yang mereka hasilkan, iaitu Bilang. Diasaskan oleh awangku Muhammad Zuhelmi bin Pengiran Haji Kamaluddin dan Muhammad Fikri Afif bin Muhammad Daud, perusahaan itu dimulakan sejak tahun 2020 semasa penularan COVID-19. Berbeza dengan fashion yang lain, jenama tersebut mengetengahkan elemen-elemen tradisi Melayu. Kalau bilang yang paling senang untuk describe, we are very fearless, bold, tapi dalam masa yang sama kita quite modest and elegant lah. Sejak diasaskan, kedua-dua anak muda tersebut telah meraih beberapa pencapaian di luar negara. Tahun ini lah especially, it's been a great year untuk Bilang. We managed to melancarkan koleksi pertama kami di Bangkok. Tahun ini juga kami dapat bekerjasama dengan artis-artis tempatan untuk persembahan dorang. Sebuah syarikat pembangunan dikenakan denda kompaun RM1,000 kerana menyalahi di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021 Penggal 30 Bab 12-1-D. Denda kompaun itu dikeluarkan oleh Unit Penguatkuasaan Jabatan Daerah Blaid semasa pemantauan harian di beberapa kawasan di bawah kawalan Jabatan Daerah Blaid. Syarikat terbabit diberikan tempoh selama seminggu untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan dan jika gagal menjelaskan pembayaran, syarikat tersebut boleh didakwa ke mahkamah. Operasi pemantauan harian bertujuan bagi memastikan kebersihan persekitaran agar lebih terjaga dan individu atau syarikat yang melakukan pembuangan sampah secara tidak bertanggungjawab akan dikenakan tindakan mengikut undang-undang.
Seorang pekerja lelaki warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Neneng berumur 28 tahun memegang nombor pasport 00648868. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Sengkurung di talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan.